doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Ayat yang ke-18 berbunyi min daripada muka surat 585 ayat 18 min daripada ai syai'in sesuatu apakah. Ai syai'in sesuatu apakah. Ai mana satu, syai'in sesuatu. Jadi ai syai'in which one. Daripada sesuatu apakah, khalaqahu dia telah menciptakannya. Khalaqahu dia Allah lah. Telah menciptakannya, menciptakan manusia tadi. Min daripada nutfatin air mani. Nutfah tu air mani ya. Nutfah air mani. Khalaqahu dia telah menciptakannya. Khalaqahu dia telah menciptakannya, dia Allah lah. Falalu qaddarahu dia telah menetapkan baginya. Qaddarahu dia telah menetapkan baginya. Okey, baik, terjemahkan dia. Tuan Haji Ishak Kasim terjemahkan boleh ayat kita sekarang. Baca daripada 17 boleh Tuan Haji Ishak Kasim. 17, 18, 19. Okey. Daripada sesuatu apakah dia telah menciptakannya daripada air mani, dia telah menciptakannya lalu dia telah menetapkan baginya. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Ayat ni adalah sambungan daripada ayat 17 minggu lepas. Allah kata, binasalah manusia, celakalah manusia, betapa kufurnya dia, teruknya dia kufur. Jadi ayat hari ni, Allah Ta'ala nak beritahu, manusia yang kufur, yang belagak, yang sombong, yang tak nak terima Quran, Allah kata, cuba dia fikir. Cuba dia renungkan, cuba dia fikir. Dia rasa dia tu diciptakan daripada apa? Dia tu diciptakan daripada apa? Yang dia nak belagak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia nak sombong dengan Allah Taala, yang dia tak nak menerima Al-Quran, tak nak menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah yang tanya soalan ni dan Allah Taala juga yang jawab soalan ni. Soalan-soalan macam ni biasanya ditujukan kepada orang yang lupa diri, lupa daratan, lupa jasa baik orang lain, lupa kesungguhan orang lain, lupa jasa orang lain, jasa mak ayah. Contohlah, maka soalan macam ni seolah-olah nak ingatkan dia yang lupa diri tu. Dulu masa kau kecil, siapa yang tolong jaga kau? Dulu masa keluarga kau susah, siapa yang sanggup korbankan untuk kau? Dulu masa tak ada orang, okey, yang sanggup susah payah untuk anak-anak dia, masa tu ayah kau sanggup jual segala-galanya untuk bagi kau dapat belajar. Contoh. Okey, bukan nak mungkit tak, tapi untuk mengenangkan jasa-jasa. Maka Allah kata, pada manusia yang sombong ni, Allah kata, min nutfatin khalaqa. Allah Ta'ala menciptakan manusia daripada air mani. Tuan-tuan dan puan-puan, air mani itu juga yang Allah Ta'ala ciptakan manusia. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala buat, dipanggil saripati. Saripati maksudnya, air yang terpilih, air mani yang terpilih untuk Allah Ta'ala jadikan manusia. Tolong terjemahkan dia boleh, Puan Nur Zakiah. Muka surat 415, ayat 7. Dan ayat 8. Surah As-Sajadah, 415, ayat 7, ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang memperindahkan segala sesuatu yang diciptakan dan yang memulakan penciptaan manusia daripada tanah. Kemudian dia jadikan keturunannya daripada air yang hina, iaitu air mani. Okey, baik. Terjemah air yang hina tu sebenarnya ada perkataan sulalatin. Sulalatin tu saringan. Apa terjemah simen? S-E-M-E-N. Simen tu apa dia? Puan Zakiah? S-E-M-E-N. Sulalah tu maksudnya. Air mani lah Ustaz. Simen tu air mani lah. Simen ke apa? Simen. Okey, baik. Dalam bahasa Arab. Betul. Apa dia? Tanya Dr. Azizah betul. Dr. Azizah.
Dr. Aizah, semen tu air mani ke? Apa terjemah semen? Betul lah tu. Air Okay. Dalam bahasa Arab, air mani ada perkataan dia, nutfah, air mani. Tapi sulanya maksudnya air mani yang telah disaring. Baik, kita semua dah kahwin, tak ada masalah nak cerita benda ni. Tuan-tuan dan perempuan, air mani lelaki dan perempuan. Ambil lah, lain power. Ambil. Okay, baik. Air mani lelaki dan perempuan semasa bersama banyak. Tapi adakah semuanya menjadi bayi? Tak. Yang terpilih, yang disaring saja akan menjadi air mani. Jadi Allah Ta'ala kata, tuan-tuan dan perempuan, dalam air mani ni, terjemah dia air yang hina. Air yang hina. Ada setengah tafsiran, kalau kita dengar Puan Zakiah terjemah tadi, air yang hina kan? Betul Puan Zakiah? Air hina, betul kan? Ya Ustaz, dia tulis itu air yang hina. Okey. Ada setengah tafsiran, dia kata maksud air mahin itu adalah air yang lemah. Air yang lemah. Kenapa dia kata, kalaulah manusia terbaik, manusia itu makhluk Allah yang terbaik, kenapa asal usulnya hina? Itu jawapan dia. Tak, sebenarnya air tu air hina nak beritahu, air yang merupakan orang, kita kata apa? Sama macam bahan buangan yang lain. Sebagaimana hingus, najis, air besar, air kecil, termasuklah air itu juga. Air yang kita kata orang akan keluarkan pada badan dia. Tidak ada apa-apa keperluan air tersebut, maka orang buang dia. Samalah juga, kerana apa dia hina? Satu, kerana dia sama macam bahan buangan yang lain. Yang kedua, kerana dia keluar daripada tempat yang hina. Sama macam air kecil, air besar keluar daripada tempat yang hina. Okey, dalam mazhab Syafi'i je, tuan-tuan dan puan-puan, dalam mazhab Syafi'i sahaja air mani tidak najis. Dalam mazhab Syafi'i sahaja air mani tidak najis. Adapun dalam 3 mazhab lain, air mani adalah najis. Air mani adalah najis. Okey, baik, tak apa. Lalu Allah Ta'ala kata, manusia yang dia belagak sombong, dia rasa dia kuat, dia rasa dia hebat, maka Allah Ta'ala kata, dia tu masa dalam bentuk air mani, tak boleh buat apa-apa pun. Tak mampu nak buat apa-apa pun. Tak mampu nak bergerak, tak mampu nak buat apa-apa. Ketika mana dalam keadaan demikian, akulah yang telah membentuknya dan akulah yang telah menentukan takdir-takdir untuk dia. Ini hadis dia. Siapa, kalau kita ingatlah hadis 40 Imam Nawawi. Kalau kita belajar hadis 40 Imam Nawawi, insya-Allah kita akan jumpa hadis ini. Okey. Saya share ajak kat skrin. Insya-Allah. Ni ke? Okey, ni hadis dia. Okey, hadis 40 Imam Nawawi. Daripada Allah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penciptaan kamu dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk nutfah, drop, air mani. Okey. Kemudian daripada air mani tersebut Allah Ta'ala ubah juga air mani tidak dalam bentuk 40 hari. 40 hari dalam bentuk air mani. Kemudian dia menjadi segumpal darah sama macam tempoh yang tadi juga, itu 40 hari juga. Kemudian dia akan menjadi mudghah, iaitu seketul daging, sama macam tempoh tadi juga. Jadi setelah 120 hari, 40, maka Allah Ta'ala hantar padanya malaikat. Fayursalu ilaihil malaku, Allah hantar malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Maka malaikat tersebut tiupkan ruh pada bayi dalam perut ibu tu tadi. Maka Allah Ta'ala suruh malaikat tetapkan untuk dia 4 perkara. Tuan-tuan dan puan-puan, malaikat tetapkan 4 perkara ni bukanlah masa tu baru Allah tentukan. Sedangkan dunia tak ada lagi. Dunia ni tak ada lagi, tak wujud lagi. Nabi Adam tak wujud lagi. Ketetapan tu telah pun ada di sisi Allah Ta'ala dalam Lauh Mahfuz. Cuma kat sini malaikat suruh tulis balik je apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan untuk manusia. Pertama apa dia? Ikat bi rizqihi. Rezeki dia. Banyak mana dia akan dapat, banyak mana dia akan makan. Wa ajalihi. Berapa lama dia akan hidup. Berapa lama dia akan hidup atas muka bumi ni. Wa amalihi, his action. Berapa lama dia akan, apa yang dia akan buat. Apa yang dia akan buat atas muka bumi ni. Okay. Wa syaqiyyin aw sa'idin. Kemudian Allah Ta'ala akan tentukan untuk dia
nasib-nasib yang baik, begitu juga nasib-nasib yang tidak baik. Ini mengenai penciptaan manusia dalam perut ibunya. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala telah takdirkan untuk seseorang, kita semualah, rezeki kita, tempoh hidup kita, amal baik buruk kita, nasib baik ataupun nasib tak baik yang bakal menimpa kita, semua tu Allah Ta'ala telah tentukan sejak azali lagi. Bahkan sejak kita dalam perut ibu lagi, semua tu Allah Ta'ala telah perintahkan malaikat untuk menulisnya bagi kita. Itu maksud faqaddarahu, Allah Ta'ala telah mentakdirkan, menentukan. Banyak mana dia akan dapat rezeki, berapa lama dia akan hidup, semua itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am, dalam surah Al-An'am, Allah kata walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Sorry, bukan surah Al-An'am, bukan surah Al-An'am. Tolong baca Pak Izzawan ni boleh? Muka surat 140 ayat 98. Wa huwal ladzi ansha'akum. Muka surat 140 ayat 98. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang mencipta kamu daripada diri yang satu, iaitu Adam. Maka bagi kamu disediakan tempat tetap dalam tulang salbi bapa kamu atau di bumi, dan tempat simpanan dalam rahim ibu atau dalam kubur. Sesungguhnya kami telah jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang yang mengerti secara mendalam. Okey, terima kasih Puan Zawani. Allah kata Allah Ta'ala telah menjadikan kamu daripada satu jiwa. Itu Nabi Adam lah. Nabi Adam lah satu jiwa tu. Lalu setiap kamu ada tempat tetap dan ada tempat simpanan. Ada dua maksud. Tempat tetap pertama kita ni dalam bentuk air mani dalam tulang sulbi ayah kita. Itu tempat tetap bagi kita. Yang kedua mustaudak, tempat simpanan, iaitu Allah Ta'ala akan simpan kita 9 bulan sebelum dilahirkan dalam perut ibu kita. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, setiap kita ada tempat tinggal. Tahun ke bumi ni Allah dah tentu dah dia akan tinggal kat mana. Dia akan duduk kat mana, berapa lama, duduk kat sini berapa lama, kerja kat sini berapa lama, dah pencen duduk kat mana pula. Tu semua mustaqarrun, tempat tinggal. Wa mustaudak, maksudnya Allah Ta'ala dah tentukan dah kat mana kita akan disimpan. Ayat yang Puan Izawani baca tadi berbunyi wa huwal ladzi ansha'akum min nafsin wahidah famustaqarrun wa mustaudak, and place of storage. Mustaudak ni dalam bahasa Arab terjemah dia tempat simpan. Saya tulis kat skrin taudak. Mustaudak. Mustaudak ni huruf asalnya apa? Waw dal ain. Waw dal ain. Daripada perkataan waw dal ain ni keluarlah perkataan wadi'ah. Biasa dengar wadi'ah kan? Kat bank-bank ada account wadi'ah. Wadi'ah. Bank Islam. Bank lain saya tak tahulah. Bank Islam. Wadi'ah. Maksud wadi'ah tu adalah simpanan. Jadi mustaudak adalah tempat simpan. Setiap kita Allah dah tentulah tempat simpan. Kat mana kita akan dikuburkan. Di mana kita akan dikuburkan. Itu adalah tempat simpanan yang Allah Ta'ala tentukan untuk kita. Okey, baik. Jadi Allah kata, kamu dulu tak boleh buat kawal apa-apa. Masa kamu dalam bentuk air mani, kamu tak mampu nak kawal apa-apa. Tiba-tiba sekarang kamu diberi tangan, diberi kaki, diberi akal, diberi fikiran. Kamu rasa kamu boleh kawal segala-galanya. Kamu rasa kamu mampu kawal segala-galanya sebab kamu dah ada penglihatan, pendengaran, ada mulut, ada akal untuk cakap, ada mulut untuk cakap apa saja, ada akal untuk fikir apa saja, ada mata untuk tengok apa saja. Lalu kamu rasa kamu dah boleh kawal, boleh kontrol segala-galanya, kamu hebat, kamu kuat. Sedangkan dulu, masa kamu dalam bentuk air mani, aku yang kontrol segala-galanya, aku yang buat segala-galanya. Tiba-tiba setelah aku bagi kamu kemampuan untuk buat tu buat ni, kamu kufur pada aku, kamu ingkar pada kitab aku, kamu reject Nabi aku. Okey, baik. Ayat 20 pula. Semua ayat baru. Untuk sahabat-sahabat baru masuk. Kita muka surat 585 ayat 20. Muka surat 585 ayat 20. Summa kemudian. Okey. As-sabil jalan. Okey. Yassarahu, dia mempermudahkannya. Okey, tolong terjemahkan dia. Puan ni terjemahkan boleh? Puan ni pendek je ayat dia ni. Kemudian jalannya dia permudahkan.
Okey, baik. Kemudian jalannya dia mempermudahkan. Saya tak pasti dah Puan Izawani. Memang dia terjemahnya kat situ Puan Izawani. Puan Izawani. Puan Nik. Ada nya dalam terjemahan? Ada Ustaz. Ya. Kemudian jalannya dia permudahkan. Okey. Saya tak nak kata terjemah tu salah lah. Tapi nya tu refer pada mana? Puan Nik. Betul kan? Nya tu refer pada mana? Hu tu ke Ustaz? Yasarahu kan? Hu tu. Tu bukan domir ke? Hu tu Domainnya. domir. Tapi kembali kepada lelaki tu. Lelaki. Lelaki tu tadi. Tapi jalannya. Jalan. Nya tu siapa? Patutnya sabiluhu lah. Yes, patutnya sabiluhu. Baru keluarnya. Betul kan? Masya Allah. Puan Nik. Maksudnya ada bukti masuk kelas bahasa Arab lah tu. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, dari sudut grammarnya, patutnya perkataan jalan tu tak boleh ada nya. Sebab tidak ada domer, tidak ada ganti nama pada perkataan as-sabil. Jadi as-sabil tu nak beritahu, Allah, ayat ni nak beritahu, kemudian Allah Ta'ala mempermudahkan bagi bayi tu tadi, yang dalam perut ibu tadi, jalan. Jalan apa? Berbagai jalan dia akan tempuh. Berbagai jalan dia akan tempuh. Kalau sebut jalannya, maksudnya jalan Allah lah kan? Jadi kalau jalan Allah, maksudnya setiap orang tu Allah mudahkan ke jalan Allah. Tak ada orang kafir. Adalah orang kafir. Jelas ya tuan-tuan? Sebab tu terjemahnya tadi tu saya tak nak kata salah lah, tapi kurang sesuai. Terjemahnya tadi, orang lain adanya ke? Minta maaf, sahabat-sahabat lain punya terjemah Quran adanya ke? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Ada Ustaz. Ada. Banyak adanya ni. Macam mana ni? Tapi dia merefer, saya punya dia macam merefer kepada jalan baik atau jahat yang mana satu yang dia timbang dan pilih. Okey, betul juga tu. Itu salah satu tafsiran. Okey, cuma nya tu bukan refer pada Allah. Kalau refer pada Allah, maksudnya apa dia? Kemudian Allah Ta'ala mempermudahkan menuju kepada jalan Allah. Memudahkan orang tu menuju pada jalan Allah. Kalau Allah memudahkan orang tu menuju pada jalan Allah, tak ada orang jahat, tak ada orang kafir hari ni. Itu maksud saya. Tapi kalau nya yang sarahunya tu refer pada bayi tadi, tu okey. Okey, baik. Dia ada Ustaz, dia ada footnote juga Ustaz. Ada footnote. Apa footnote dia, Tuan Salahuddin? Footnote dia kata memudahkan kelahirannya Yes. atau memberi persediaan kepadanya untuk menjalani jalan yang benar atau jalan yang sesat. Okey, baik. Itulah dua tafsiran kita nak baca hari ini. Betul dah tu, Tuan Haji Salahuddin. Betul dah tu. Yang tafsirannya tu sama macam apa saya nak sampaikan. Cumanya, saya nak terangkan perkataannya. Kalau sebut jalannya, nya tu refer pada Allah, tak kenalah. Okey. Okey, baik, tak apa. Jadi dua tafsiran. Tafsiran pertama, Allah memudahkan jalan bagi orang tu. Jalan apa? Pertama sekali, jalan untuk dia melahirkan anak. Jalan untuk ibu tadi melahirkan anak. Kan tadi kita bincang, dia dalam bentuk air mani, dalam bentuk darah, kemudian dalam bentuk segumpal daging. Lepas 120 hari, Allah Ta'ala hantar malaikat. Masa tu dia dah ada roh. Kemudian, ada yang lahir lepas 6 bulan, ada yang lahir lepas 9 bulan. Tak kisahlah. Yang penting Allah kata, lepas Allah Ta'ala ciptakan dia dalam perut ibu dia, Allah Ta'ala mempermudahkan jalan dia, iaitu jalan untuk dia lahir ke muka bumi. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, ada kumpulan-kumpulan. Saya minta maaf lah. Bukan saya nak setuju dengan pendapat tu. Ada kumpulan-kumpulan yang cukup tak setuju. Ibu-ibu nak bersalin ni kena caesar, kena buat pembedahan. Ada kumpulan-kumpulan yang cukup tak setuju. Dia kata, zaman sekarang sikit-sikit bedah. Sedangkan Allah Ta'ala buat perut ibu ni memang automatik. Bukan automatik lah. Normalnya akan mudah melahirkan anak. Sebagaimana binatang. Pernah dengar binatang bersalin caesar? Dia kata lah. Okay? Pernah dengar binatang bersalin kena caesar? Kena belah perut ni, kucing ni. Susah anak-anak keluar. Tak. Besar mana pun anak, Allah Ta'ala akan mudahkan jalan dia keluar. Kemudian dalam tafsir Hasyiah Sawi ni dia tulis, dia kata,
Ni cerita perempuan lah, dia kata bayi, kepala bayi tu dalam perut ibu dia, mula-mula kakinya dekat bawah, kepala ke atas. Kaki dia kat bawah, kepalanya ke atas. Jadi seolah-olah dalam perut ibu tu dia macam menegak. Kaki bawah, kepala ke atas. Apabila datang waktu nak keluar dia, nak bersalin dia, maka Allah Ta'ala akan ubah. Dengan kuasa Allah, dengan kehebatan Allah, Allah ubah kedudukan bayi tadi. Akan jadi kepala ke bawah, kaki pula ke atas. Ini biasalah kita dengar kan. Ini biasalah normal lah ni. Okey. Jadi Allah Ta'ala buat tu apa dia? Tujuan dia. Ke boleh ibu tu buat sendiri? Ibu tu kena buat sendiri ke boleh? Wallahu'alam, tak reti lah. Tapi dalam tafsir ni beritahu, salah satu tanda Allah mudahkan bayi tu keluar pada ibu, daripada perut ibunya adalah dengan cara Allah Ta'ala ubah kedudukan bayi tersebut. Jadi sebab itulah ada kumpulan-kumpulan yang cukup tak suka lah, dan cukup tak setuju dengan pembedahan-pembedahan ni. Macam mana Dr. Azizah? Macam mana Dr. Azizah nak jawab Dr. Azizah dengan kumpulan-kumpulan ni? Dia ada sebab-sebab nak caesar Ustaz, bukan sesebarang. Ya, Saya pun kena caesar my second child because placenta tu dekat bawah. So it was bleeding lah. Apa dia kat bawah? Placenta, apa tu dia panggil? Uri. Uri. Okay. So when the placenta covers dia punya vagina tu nak keluar tu kan, kalau dibiarkan habislah bleeding, matilah mother tu kan. So of course lah you have to operate nak keluarkan baby tu. Kalau tidak nanti mother tu akan perdarahan. Okay. Zaman sekarang, saya setuju lah pendapat Dr. Azizah. Zaman sekarang kita dah ada operate. Maksudnya zaman dulu, zaman tak ada doktor operate ni macam mana? Zaman dulu mungkin the bidan will try to manipulate dia punya kepala lah kot, ke seperti adalah kepala. Tapi mungkin complication juga tu kita tak tahulah kan zaman-zaman dulu. Okay. Terima kasih Dr. Azizah. Wallahualam. Tapi ada setengah klinik swasta dia lambat sikit terus nak caesar, betul kan? Tempat hospital bersalin swasta ni lambat sikit terus nak caesar. Sebab bayaran kalau bersalin bedah ni, dia punya bayaran dia sangat tinggi lah berbanding dengan bersalin biasa normal ni. Ada setengah-setengah tempat memang macam tu. Bukan nak sangka buruk tak. Bisnes kan. Klinik swasta, hospital swasta, bisnes. Okay, wallahualam. Okay, saya bukan setuju dengan pendapat tu, tapi Allah kata, lepas Allah cerita pasal bayi dalam kita dalam perut ibu dan sebagainya, Allah mudahkan jalan keluar. Okay, ini satu pendapat. Pendapat kedua, sebagaimana yang disebut oleh Puan Izawani dan juga disebut oleh Puan Haji Salahuddin tadi, Allah mempermudahkan jalan-jalan. Maksudnya, Allah bagi kita jalan. Kita pilih, Allah mudahkan. Kita pilih nak buat baik, Allah mudahkan jalan kita buat baik. Kita pilih nak buat jahat, Allah mudahkan jalan nak buat jahat. Tolong baca ayat dia, muka surat 594. 594. Okay, muka surat 594, surah Al-Balad. Tolong baca dia, Puan Aliza, tolong baca boleh? Puan Aliza, surah Al-Balad, muka surat 594. Ayat 8, ayat 7, 8, 9, 10. Boleh Puan Aliza? Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia menyangka bahawa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Okey, terima kasih Puan. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Jalan kebaikan dan juga jalan kejahatan. Kalau dia pilih untuk buat kebaikan, Allah mudahkan jalan kebaikan tersebut bagi dia. Kalau dia pilih untuk buat kejahatan, maka Allah mudahkan jalan kejahatan tersebut bagi diri dia. Satu ayat lagi. Tolong baca dia surah apa ya? Al-Insan. Juzuk 29 kan? Hal ata alal insan tu. Allah bagi jalan. Sama dia nak jadi orang bersyukur ataupun jadi orang kufur. Kalau dia nak jadi orang bersyukur, Allah mudahkan jalan dia untuk bersyukur. Kalau dia nak jadi orang kufur, Allah mudahkan dia jalan untuk jadi orang kufur. Tolong baca dia Dr. Azizah, muka surat 578. 578 ayat 2, ayat 3. Ini tafsiran kedua lah yang sama
footnote yang dibaca oleh Fadil Salahuddin Puan Izawani tadi sama. 578 ayat 2. Dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada air mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya, iaitu dengan larangan dan perintah. Kerana itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Ayat 3. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan, iaitu yang benar dan yang salah, sama ada dia bersyukur, iaitu dengan beriman dan taat, ataupun menjadi kufur. Okey, terima kasih Dr. Aziz. Tengok Allah kata. Ada perkataan sabil kan? Inna hadainahu sabil. Kami tunjukkan, Allah Ta'ala kata, Allah ciptakan manusia daripada air mani, okey, yang bercampur, mix semen. Kami uji dia, kami bagi dia penglihatan, kami bagi dia pendengaran. Kemudian daripada penglihatan, pendengaran, akal yang kami bagi pada dia, kami buat untuk dia jalan. Kami bagi jalan, dia pilih. Sama mana nak jadi orang baik dengan pilih jalan bersyukur, ataupun nak jadi orang jahat dengan pilih jalan untuk kufur pada Allah Ta'ala. Jadi Allah kata Allah mudahkan jalan dia. Allah permudahkan jalan dia. Sama ada nak jadi orang baik ataupun nak jadi orang jahat. Ini hadis yang berkaitan. Saya akan share kat skrin. Hadis ini daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Okay, nampak kat skrin? Inilah hadis dia. Kecil sikit, saya besarkan. Nampak ke? Sahabat-sahabat semua nampak ke? Nampak. Okey, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, satu hari Nabi SAW selesai menguruhkan satu jenazah dan siap ke bumi apa semua. Lalu Nabi SAW diam sejenak. Kemudian beliau ambil kayu, ranting, baginda menusuk-nusuk kat tanah. Ranting kayu itu tusuk-tusuk kat tanah. Maka Nabi SAW bersabda, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Tidak ada seorang pun daripada kalian melainkan telah dituliskan tempatnya daripada neraka ataupun tempatnya di syurga. Setiap kitanya Allah dah tulis dah masuk syurga, masuk neraka. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nattakilu wa nada'ul amal? Ya Rasulullah, adakah patut kita berserah je pada takdir dan tinggalkan amal? Tak payah beramal dah, kita dah ada dah tempat kita masing-masing, nak beramal buat apa lagi? Serah je lah pada takdir. Maka Nabi kata, i'malu, beramallah kamu. Teruskan beramal, continue amal. Sebab, saya baca terjemah terus. Kerana setiap seseorang dipermudahkan atas apa yang dia telah diciptakan. Setiap seseorang dipermudahkan untuk apa yang dia diciptakan. Maksudnya apa dah? Siapa yang termasuk golongan bahagia? Sekejap maafkan saya kena ada orang nak masuk. Okey, sorry, semula. Saya share balik. Okey, sambung balik. Beramallah kalian kerana setiap orang dipermudahkan untuk apa dia diciptakan. Siapa yang termasuk golongan bahagia? Maksudnya masuk syurga lah. Maka dia akan dipermudahkan untuk mengamalkan amalan penghuni syurga. Mudah nak jaga sembahyang, mudah nak jaga aurat, mudah nak mengaji, mudah masuk kelas agama, mudah sangat diajak buat kebaikan. Tak ada, walaupun macam-macam walaupun macam-macam kesibukan dia ada, tapi dia tetap boleh bagi masa juga untuk amal agama, belajar agama, mengaji, zikir dan sebagainya. Sambung lagi, Nabi kata lagi, adapun siapa yang ditakdirkan masuk ke golongan sengsara, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan penghuni neraka. Dia mudah. Orang yang Allah takdirkan jadi kena masuk neraka, dia buat apa pun mudah. Buat jahat A mudah, buat jahat B mudah. Orang tak tahu, tak kena tangkap. Kalau kena tangkap ini esok terus boleh lepas, contoh. Jadi mudah saja amalan-amalan dia untuk bawa dia ke neraka. Kemudian Nabi SAW baca ayat ni, tolong baca dia boleh. Tolong baca dia surah Al-Lail. Lepas Nabi sebut hadis tu, Nabi membaca surah Al-Lail. Minta sahabat tolong baca muka surat berapa ya? Muka surat 595. Muka surat 595. Tolong baca dia Puan Maisarah, boleh Puan Maisarah? 595. Ayat 5 sampai ayat 10. Boleh. Bawah. Surah bawah. Bukan surah atas. Tu ada dua surah tu. Surah bawah. Bukan surah atas.
Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni syurga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau yakni kebahagiaan. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, yakni kesengsaraan. Okey. Terima kasih Puan Maisarah. Kita sentuh sikitlah ayat tu boleh? Kalau kita tengok ayat 7, surah Al-Lail dengan ayat 10, ayat 7 Allah kata, "Fasanuyassiruhu lil yusra", kami mudahkan untuk dia menuju kepada jalan kebahagiaan. Ayat ke-10, "Fasanuyassiruhu lil usra", kami mudahkan bagi dia jalan beroleh kejahatan, kecelakaan. Jadi kita kalau nak dapat ayat 7 tu, apa kita kena buat? Kena buat ayat 5 dengan ayat 6. Kalau kita nak dapat ayat 10 tu, apa kita kena buat? Kena buat ayat 8, ayat 9. Apa maksud saya? Kita nak Allah mudahkan kita kebaikan ke? Kita nak Allah mudahkan kita kejahatan ke? Kita tak boleh duduk saja. Kita kena buat sesuatu dulu. Tak bolehlah duduk saja. Bila Allah nak mudahkan aku sembahyang tahajud ni? Bila Allah nak mudahkan aku sedekah ni? Tak, kita kena mula dulu. Nampak ayat ni? Ayat yang contoh, ayat kita ambil 3 je contoh. Ambil 3 ayat je. Ayat 5, 6, 7. Adapun orang yang memberikan dan bertakwa dan membenarkan kalimah-kalimah yang baik, maka kami mudahkannya menuju kepada jalan kebaikan. Allah mudahkan dia dulu ke? Dia start amal dulu. Itu point saya. Jelas maksud saya Tadi mungkin terkabut sikit ayat saya, sekarang dah jelas. Allah mudahkan dia dulu ke? Dia starting amal dulu. Itu maksud saya. Dia yang start dulu. Dia kena mula dulu. Jadi kita ini tak boleh duduk saja. Bila lah Allah nak mudahkan aku pergi masjid semua? Bila lah Allah nak mudahkan aku jadi orang baik ni? Ya, Allah akan mudahkan awak bila awak start dulu. Kita mulakan pun tak nak, tiba-tiba kita nak harapkan Allah mudahkan kita. Kita tak nak mulakan. Macam mana kita tak dapat Allah permudahkan tu? Bila kita mulakan, barulah Allah Ta'ala akan mudahkan. Allah Ta'ala akan tengok, oh dia ni nak sungguh-sungguh ni jadi orang baik, dia dah mula jaga solat berjemaah, dia dah mula ngaji, dia dah mula belajar tajwid, dia dah mula belajar Quran. Okay. Kita mudahkan lagi jalan dia. Mudah je masuk kelas agama, mudah orang ajak buat baik, mudah program zikir, program selawat, program apa saja memang mudah. Nak kira sibuk memang dia sibuk, tapi Allah mudahkan dia. So starting dia apa dia? Nak Allah mudahkan kita mula dulu. Sama lah juga buat baik, buat jahat. Dia buat jahat dulu, dia kedekut, dia rasa dia cukup, dia mendustakan kebenaran, Allah mudahkan dia kepada jalan kejahatan. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita buat satu kesalahan dan kita tidak ada perasaan nak taubat, kita tidak ada perasaan menyesal, maka kesan dia apa dia? Kita akan dipermudahkan untuk buat kesalahan-kesalahan seterusnya. Kita akan dipermudahkan untuk buat kesalahan-kesalahan yang seterusnya. Sebab tu, pepatah Melayu kata apa? Siakap senohong, gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Itu walaupun kita kata bahasa Melayu punya peribahasa, tapi ada kaitan. Kaitan dia maksudnya, bila kita buat satu kesalahan, dan kita tak rasa bersalah, tak rasa nak taubat, tak rasa menyesal, maka Allah Ta'ala akan mudahkan kita untuk buat kesalahan-kesalahan yang berikutnya. Contoh, ni hadis ni saya lupa dia punya perawi dia. Tapi kita ingat tak kisah peperangan Uhud? Bermula pada satu kesalahan, dia akan jadi kesalahan kedua. Kisah perang Uhud, apa salah pertama? Salah pertama, kumpulan sahabat Nabi, walaupun bukan semua, salah pertamanya ialah Nabi suruh stay atas Bukit Uhud, mereka tak nak stay, mereka turun awal. Betul kan? Itu kesalahan pertama. Jadi kesan pada kesalahan pertama meleret kepada kesalahan kedua. Apa dia? Nabi panggil mari, tak nak mari, lari juga dalam peperangan. Kesan pada kesalahan pertama tadi. Jadi kita buat satu dosa maksiat, kita tak nak taubat, kita rasa okey je, maka kita akan melarat kesalahan kedua, 3 dan seterusnya. Okey, dalil dia tengok muka surat berapa ya? 70. 70 ke? Surat 70. Tengok muka surat 70. Okey. Muka surat 70 ayat 155. Tolong baca dia. Siapa dia? Tolong baca. Wan Nur Hidayah Ahmad, tolong baca boleh? Wan Nur Hidayah Ahmad. InsyaAllah boleh.
71 55. 5. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan, iaitu pertempuran antara dua pasukan itu, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh syaitan disebabkan sebahagian kesalahan iaitu dosa yang telah mereka lakukan pada masa lalu. Tetapi Allah telah memaafkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Okey, terima kasih Puan Hidayah. Apa maksud ayat ini? Orang-orang melarikan diri pada masa pertempuran. Kenapa dia melarikan diri? Sebab syaitan berjaya menggelincirkan mereka. Kenapa syaitan berjaya menggelincirkan mereka? Dengan sebab sebahagian kesalahan yang mereka telah lakukan sebelum ni. Sebelum mereka lari pada medan pertempuran Uhud, mereka dah buat satu kesalahan sebelum tu. Apa dia? Nabi suruh stay kat Bukit Uhud, tak nak stay, lari. Turun awal. Jadi daripada satu kesalahan, dia akan merebak kepada kesalahan yang kedua. Daripada kesalahan kedua akan merebak. Kalau tak taubat, tak menyesal, tak sungguh-sungguh nak berhenti. Samalah juga tuan-tuan dan puan-puan, satu kebaikan kita buat sungguh-sungguh, penuh ikhlas, Allah akan buka lagi untuk buat kebaikan kedua. Allah akan buka lagi untuk buat kebaikan ketiga. Scammer, kalau dia berjaya tipu orang, mula-mula 100, 200, dia tipu duit orang. Betul kan? Seronok tak? Seronok. Akan datang dia nak tipu tak? Orang-orang dalam bank ada 300, orang dalam bank ada 500. Dia nak tipu tak? Dia dah biasa tipu orang 300, 500. Tiba-tiba dia tengok akaun saya ada 640. Buang masa je kita scam start ni. Kita cari duit banyak-banyak sikit lah. Maksud saya, orang dah seronok buat kejahatan. Dia tak rasa bersalah, tak rasa menyesal, tak rasa takut. Dia akan pergi ke next step. Betul kan? Dia akan pergi ke langkah seterusnya. Mudah bagi dia. Samalah juga kebaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang sungguh-sungguh nak buat kebaikan, mula-mula dia kelas mengaji je seminggu. Kelas mengaji. Lama sikit kelas tajwid. Lama sikit kelas taranum. Last sekali seminggu dia ada 8 kelas. Macam-macam kelas yang kaitan agama. Berbeza-beza. Masya Allah. Kagum je. Orang lain pencen juga. Seminggu sekali masuk kelas, seminggu 2 kali. Dia pencen, Masya Allah. Seminggu 8 kelas, 10 kelas. Kagum kita. Kerana apa? Daripada satu kebaikan, Allah mudahkan jadi 2, 3, 4, 5. Tuan-tuan. Jadi sahabat-sahabat tadi, Allah tegur. Sebab apa? Syaitan mudah menggelincirkan dia kali kedua. Sebab kali pertama dah mudah. Kali pertama Nabi suruh stay atas Bukit Uhud. Orang turun awal sebab tengok apa? Harta ghanimah. Biasalah sahabat-sahabat macam kita juga tengok harta ghanimah. Wow. Nabi kata jangan turun selagi aku tak suruh turun. Mereka rasa boleh turun. Satu. Oleh kerana satu dah langgar perintah Nabi. Yang pertama. Yang kedua lagi mudah. Nabi panggil pun tak menoleh ke belakang. Tolong baca Tuan Haji Salahuddin bila. Tuan Haji Salahuddin. Page 69. Tadi page 70. Ni 69. Ni cerita pasal Uhud dah ni. Ayat 152 dengan 153. Boleh Tuan Haji Salahuddin. Tapi Allah cakap Allah maafkan dah lepas pada tu. Boleh. InsyaAllah. 152, 153 ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai kepada ketika kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Ada di antara kamu orang yang menghendaki dunia dan ada di antara kamu pula orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu daripada mereka untuk mengujimu. Tetapi Dia benar-benar telah memaafkanmu dan Allah mempunyai kurnia yang diberikan kepada orang-orang mukmin. Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada sesiapa pun, sedangkan Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggilmu, kumpulan yang lari. Kerana itu Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan, agar kamu tidak bersedih lagi terhadap apa yang luput daripadamu dan terhadap apa yang menimpamu. Dan Allah Maha teliti
atas apa yang kamu lakukan. Okey. Terima kasih Tuan Haji Salahuddin. Sekejap ya, maafkan saya sekejap ni. Maafkan saya, sorry, sekejap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan saya. Okey, baik. Ayat yang dibaca oleh Tuan Haji Salahuddin tadi, Allah Ta'ala kata apa? Mula-mula dalam peperangan Uhud, Allah bagi orang Islam menang. Lepas tengok harta ghanimah, suka kan? Betul, Allah kata di kalangan kamu ada nak dunia, ada nak akhirat. Sahabat-sahabat macam kita juga. Ada yang tergila-gilakan dunia, ada yang fokus akhirat lebih. Walau bagaimanapun, untuk sahabat yang Allah kata nak dunia tadi, ayat 152 Allah kata Allah telah maafkan kamu. Kita yang gila dunia ni tak ada lagi turun ayat Allah maafkan kita, betul kan? Kita yang gila dunia yang sanggup abaikan agama kadang-kadang, lewatkan sembahyang kadang-kadang, tak ada lagi turun ayat baru Allah maafkan kamu juga. Jadi kerana satu kesalahan tu, dia melebat kepada kesalahan yang kedua. Kesalahan kedua yang 153. Nabi panggil kamu dalam peperangan, Nabi panggil suruh berkumpul, kamu lagi tak tengok belakang. Tuan-tuan, antara salah satu dosa besar lari pada medan pertempuran. Jadi kenapa dosa besar tu boleh berlaku? Kerana kesan daripada dosa yang pertama tadi. Samalah juga orang menipu tu kan. Orang menipu sekali, dia terpaksa menipu kali kedua untuk menutup penipuan dia kali yang pertama. Okey, ni siapa saya lupa dah siapa yang kata ni. Ini saya dengar ceramah motivasi Dr. Fadilah Khamsah, dia kata macam tu, orang yang menipu sekali, dia terpaksa menipu kali kedua, 3, 4 dan 5 untuk menutup penipuan dia kali yang pertama. Sebab tu orang yang berani mula buat satu kesalahan, dia akan dipermudahkan untuk buat kesalahan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Orang yang berani, orang yang mula buat kebaikan, maka dia akan dipermudahkan untuk buat kebaikan-kebaikan yang seterusnya. Okey, baik, sama ayat baru. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita surah Abasa, muka surat 585, ayat yang ke-21. Okey, ayat yang ke-21. Summa kemudian, amatahu, dia mematikannya. Amatahu, dia mematikannya. He causes him to die. Amatahu, dia mematikannya. Falalu, aqbarahu, dia menguburkannya. Aqbarahu, dia menguburkannya. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Tuan Haji Nasaruddin, ada? Tuan Haji Nasaruddin? Ada Ustaz. Tolong baca boleh? Ayat 21 tu. Kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya. Okey, baik.
Terima kasih Tuan Haji Nasaruddin. Dalam ayat kita ni bermula daripada ayat 19, 20, 21, 22. Cuba tengok balik semua sahabat-sahabat. Bermula daripada ayat 19, 20, 21, 22. Ada dua perkataan yang saya nak refer. Pertama summa, yang kedua fa. Yang pertama summa, yang kedua fa. Ada berapa summa? Ada berapa fa? Fa ada 1, 2, summa ada 3. Betul kan? Summa ada 3, fa ada 2. Dalam bermula pada ayat 19 ni, 19, 20, 21, 22, kan? Mana dia punya summa dia? Pertama ayat yang ke-20 tadi. Summas sabila yassara. Pada ayat 21. Summa amatahu fa'aqbara. Ayat 22. Summa idza sya'a ansyara. Apa perbezaan antara summa dengan fa? Persamaannya ialah dua-dua ni nak beritahu yang sebelum dengan yang selepas ada gap ruang masa. Ni pun sama juga, yang sebelum dia dengan yang selepas dia ada gap ruang masa. Jelas ni dulu. Kalau satu-satu ayat tu tidak ada wa, tidak ada fa, tidak ada summa, maka maknanya dia nak beritahu satu tempoh yang tidak ada ruang masa. Ia continuous, terus jadi. Sejurus selepas terus jadi. Tapi bila ada summa, bila ada fa, maknanya dia ada ruang masa. Bezanya ialah, tuan-tuan dan puan-puan, bezanya ialah, okey, summa ni ruang masa dia agak panjang. Summa ni ruang masa dia agak panjang berbanding dengan fa. Berbanding dengan fa. Summa ni ruang masa dia agak panjang ataupun lama. Summa ni ruang masa dia agak panjang ataupun lama. Fa ni kurang sikit pada summa. Boleh? Fa ni kurang sikit pada summa. Summa ni lama sikit. Okey, contoh. Tuan-tuan dan puan-puan. Kat mana fa dengan summa yang pertama? Boleh beritahu saya? Cuba cari sekejap dekat ayat kita tadi. Ayat 19, 20, 21, 22. Kat mana fa pertama, kat mana summa pertama? 19 faqaddarahu. Okey, faqaddarahu. Faqaddarahu tu fa yang pertama, lepas pada tu summa, itulah summa yang pertama. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada perkataan khalaqahu dengan faqaddarahu, lama ke tak lama? Daripada khalaqahu dengan faqaddarahu, lama ke tak lama? Tak. Tak lama. Tak lama, 3 bulan je. Kan tadi hadis saya share kat skrin kan? Manusia tu daripada air mani 40 hari, darah 40 hari, apa lagi tadi? Daging 40 hari. Lepas 40 hari, maka Allah datangkan takdir untuk dia. Jadi daripada air mani nak ke fa tu 40 hari, 120 hari je. Tapi daripada 4 bulan nak pergi kepada 4 bulan ke 120 hari? 3 bulan. 4 bulan lah, 4 bulan. Sorry. Tapi daripada 4 bulan tu nak pergi ke melahirkan anak. Ayat 9, ayat 20. Summas sabila yassara. Betul kan? Kemudian Allah mudahkan jalan dia untuk dia bersalin, keluar daripada perut ibu dia. Jadi antara 3 bulan dengan biasanya bersalin 9 bulan lah kan. Jadi daripada air mani sampailah Allah takdirkan 3 bulan. Lepas 3 bulan, kemudian Allah mudahkan dia bersalin berapa lama? 6 bulan. Okey, buat masa ni jelas kan? Nampak tak? Antara summa dengan fa, summa ambil tempoh masa lama sikit banding dengan fa. Sahabat-sahabat jelas ke? Jelas. Okey, harap-harap semua jelas Kenapa ni? Kenapa sibuk-sibuk cerita fa dengan summa? Terjemah jalan je lah. Ada yang nak beritahu.
Okey, kemudian Allah Ta'ala nak beritahu, lepas yassarahu, ayat kita sekarang 21, summa lagi. Allah nak cerita, summa lagi. Kemudian Allah Ta'ala akan bagi tempoh yang lama lagi kepada manusia, lalu Allah Ta'ala akan matikan dia. Nampak kan? Mula-mula summa, tempoh daripada 3 bulan sampai bersalin. Kemudian summa pula lepas dia bersalin sampai dia mati. Sampai dia mati. Jadi lama tak? Lama lah. Lepas kita keluar pada perut ibu kita sampai kita mati, ada yang 60 tahun, 70 tahun, 75 tahun. Lama lah kan? Lepas orang tu mati, nak dikuburkan lama ke sekejap? Fa'akbarahu. Lama ke sekejap? Ada tak orang lepas dia mati, lepas 40 tahun orang kuburkan dia? Mana ada? Sekejap. Sekejap. Sebab tu guna apa? Fa. Masya Allah. Maksudnya dah boleh masuk kelas grammar dah tu. Dah boleh faham malam ni, boleh masuk kelas grammar dah tu. Okey, baik. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Jadi waktu fa, summa, wa ni bukan suka-suka. Suka-suka tak saja-saja. Boring lama tak guna fa. Lama tak guna summa tak. Ada sebab-sebab. Setiap satu tu mainkan peranan. Okey. Allah Ta'ala nak beritahu dalam ayat ni, ada tak Allah Ta'ala sebut Allah hidupkan dia, Allah Ta'ala bagi dia sekolah, Allah Ta'ala bagi dia jodoh? Tak ada pun, tak diceritakan pun. Lepas Allah sebut ayat 20, Allah mudahkan jalan keluar daripada perut ibu, betul kan? Terus Allah sebut, kemudian Allah mematikannya. Kerana apa? Kita je rasa lama. Lepas orang tu lahir daripada perut ibu dia sampai nak mati. Lama. Kita rasa lama, betul kan? Tapi di sisi Allah sekejap je. Di sisi Allah. Sebab itulah lepas Allah cerita ayat 20, Allah mudahkan dia jalan keluar daripada perut ibu dia lepas bersalin. Terus Allah cerita Allah mematikannya. Kerana apa? Manusia rasa tempoh tu lama. Sedangkan di sisi Allah tempoh tu sangat sebentar, sangat sekejap. Okey, baik. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut Allah yang mematikan. Sedangkan kita dah bincang belum? Saya tak pastilah kalau hari Jumaat dah bincang belum. Pertama, hakikat yang mematikan manusia adalah Allah. Hakikat yang mematikan semua manusia adalah Allah. So dalam ayat kita sekarang ni, dia mematikannya. Dia tu siapa? Allah kan? Tak ada apa kita kata dia kat sini malaikat maut ke, dia kat sini malaikat mencabut nyawa, tak ada. Kemudian dia matikannya. Dia kat sini siapa dia? Allah. Baik. Ya, saya yakinlah kelas Jumaat malam belum bincang lagi. Puan Nik kita pernah bincang dalam kelas kita. Ada 3 yang terlibat dalam cabut nyawa. Allah, malaikat maut dan malaikat-malaikat lain. Rasa tak bincang lagi Puan Nik kan? Okey, mungkin saya bincang kelas lain, tak apa. Pertama, hakikat yang cabut nyawa adalah Allah. Itu kena ingat yang pertama. Tolong baca Tuan Haji Ishak boleh? Tuan Haji Ishak Kasim. Saya cari surah ayat. Ayat tu nak beritahu Allah lah hakikat yang cabut nyawa. Allah yatawaffal anfusahina mautiha wallati lam tamut fi manabiha. Sekejap saya cari ayat dia. Surah Zumar tak silap saya. Surah Az-Zumar. Yes, muka surah 463. Boleh Tuan Haji Ishak tolong baca 463 surah Az-Zumar. Ayat berapa Ustaz? Oh sorry, ayat 42. 42. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Sebab tu nak mati ngucap dulu. Nak tidur. Maafkan saya. Nak tidur malah ngucap dulu supaya kalimah terakhir yang keluar pada mulut kita sebelum kita mati, kalimah syahadah. Ada ramai kita dengar sahabat-sahabat Allah cabut nyawa masa tidur. Tuan-tuan, kita tidur. Sebab tu tidur dipanggil apa? Mati kecil kan? Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah hidupkan kami setelah matikan kami. Bila kita mati, masa kita tidur daripada pukul 11 malam sampai esok pagi pukul 6 tu, Allah matikan kita sebenarnya. Mati kecil. Jadi ayat ni yang Tuan Haji Ishak baca untuk kita tadi, Allah yang mengambil nyawa
orang yang mati. Dan juga orang yang tak mati masa tidur. Orang yang Allah Ta'ala nak matikan dia, masa dia tidur, apa cara dia? Allah tak pulangkan balik roh tu pada dia. Walaupun datang 500 orang kejut dia, bangun. Tak ada, tetap takkan bangun. Allah pegang roh tu, tak nak kembalikan balik roh tu pada dia. Dan ada pun orang yang Allah takdirkan esok dia hidup lagi, maka roh tu Allah pulangkan balik. Kita boleh bangun hidup macam biasa balik esok pagi. Okey, tu cerita pasal tidur lah. Waktu nak tidur, Allahumma bismika amutu wa ahya. Amutu tu saya mati. Ahya tu saya hidup. Jadi dalam ayat ni ada tak cerita pasal malaikat ke? Tak ada. Ini dipanggil hakikat pencabut nyawa adalah Allah. Hakikat pencabut nyawa adalah Allah. Boleh? Jadi kat sini nombor 1 pencabut nyawa adalah Allah. Yang kedua, pencabut nyawa, tolong baca Puan Nur Zakiyah, surah As-Sajadah juga. Tadi Puan Nur Zakiyah dah baca dah page tu, 416, 415 macam tu lah. Ayat bawah sekali Puan Zakiyah. Page pertama surah As-Sajadah. 415 ayat bawah sekali. 15 ayat bawah sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencambut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Kat sini siapa? Terima kasih Puan Nur Zakiyah. Siapa jemput nyawa kat sini? Malaikat maut. Ada tak sebut nama Allah? Tak ada pun. Cuma Allah kata diwakilkan malaikat maut untuk cabut nyawa. Seorang ke ramai malaikat kat sini? Puan Zakiyah? Seorang ke ramai? Orang dia tengok situ malaikat dia sebutnya. Yes. Sebut malaikat. Malakun. Perkataan kat sini malakun. Malakul maut. Malakun ni seorang. Kalau plural dipanggil malaikah. Plural dipanggil malaikah. Ini ramai malaikat cabut nyawa. Jadi malaikat cabut nyawa seorang ke ramai? Ramai. Sekarang yang dibaca oleh Puan Zakiyah, seorang malaikat. Iaitu malakul maut. Kita tengok pula perkataan malaikat plural yang cabut nyawa. Tolong baca Puan Izawani, surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Saya cari muka suratnya. Muka surat 130 lebih lah. 130. 135 ayat 61. 135 ayat 61. Tolong baca Puan Izawani. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang berkuasa atas sekalian hambanya dan mengutus kepada kamu malaikat-malaikat pengawal yang menjaga dan menulis segala yang kamu lakukan, sehingga apabila sampai ajal maut kepada salah seorang antara kamu, lalu utusan-utusan kami, malaikat, mengambil nyawanya, dan mereka itu, para malaikat, tidak tuai dalam menjalankan kewajipan. Okey. Puan Izawani, seorang ke ramai? Ramai. Jadi, malaikat pencabut nyawa tuan-tuan dan puan-puan bukan seorang, ramai. Malaikat pencabut nyawa manusia bukan malaikat maut Israel seorang je, ramai. Okey. Puan ni tolong baca boleh Puan ni. Ni satu lagi ayat nak tunjuk malaikat ramai cabut nyawa. Muka surat 183. 183 ayat 50. Sama juga. 183 ayat 50. Ini pun sama juga. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah azab neraka yang membakar. Seorang ke ramai? Ramai. Para malaikat. Tengok saya tulis kat skrin. Kalau malakun, seorang malaikat. Kalau malaikah, sekarang ni ayat dia malaikah ni ayat 50 ni. Ramai. Puan Izawani baca tadi pun sama juga. Utusan-utusan kami ramai. Jadi, hakikat yang pencabut nyawa adalah Allah sebab dia tukang suruh. Maksudnya Allah memerintahkan. Jadi bila Allah memerintahkan, hakikat perbuatan tu diserah pada Allah. Walaupun Allah tak buat sikit kerja pun. Tapi disuruh, hakikat tu, perbuatan tu diserahkan pada Allah. Disandarkan pada Allah. Contoh, Sultan Brunei buat masjid kat KL. Sultan Brunei buat satu masjid kat KL. Jadi orang tanya, siapa buat masjid ni? Sultan Brunei buat masjid ni. Sultan Brunei yang buat masjid ni. Ayat kita. Adakah dia pegang cangkul, susun batu bata, batu singa? Tak ada.
Dia mungkin tengok benda jauh. Orang pakai video call dia tengok benda jauh. Tapi kenapa disandarkan pada dia? Sebab dia yang tukang perintahkan. Kemudian malaikat maut pula. Malaikat maut adalah orang yang pertama menerima tugas daripada Allah. Kalau dalam buat rumah ni dipanggil mandu lah, mandu. Okay, dia tukang suruh. Dia adalah orang yang pertama, malaikat yang pertama menerima tugas daripada Allah untuk mencabut nyawa-nyawa manusia. Kemudian di bawah dia ada ramai lagi malaikat. Berapa orang? Wallahu a'lam. Yang penting plural. Sebab dua-dua ayat kita refer tadi, Puan Izawani baca, Puan Nik baca tadi, plural. Ramai malaikat-malaikat cabut nyawa. Berapa ramai? Wallahu a'lam. Plural ni sekurang-kurangnya 3. Berapa banyak dia? Wallahu a'lam. Ada pendapat mengatakan, ni tafsiran lah, bukannya sahih macam hadis Nabi tak. Malaikat-malaikat yang ramai tadi, dia akan cabut nyawa daripada ujung kaki sampai ke Ghargharah. Ghargharah ni kat sini. Ghargharah ni kat sini. Kawasan kerongkong ni, Ghargharah. Malaikat maut, tugas dia apa? Tolong sentak. Finishing. Penutup dia. Penutup dia malaikat maut. Ini satu pendapat. Jadi semua orang, kita semua nanti yang akan mati, yang telah mati, malaikat-malaikat ramai itulah yang cabut nyawanya. Malaikat maut dia datang, dia buat penutup je. Dia sentak untuk kali terakhir. Ada pendapat mengatakan malaikat maut Allah Ta'ala perintahkan untuk mencabut dengan lembut nyawa-nyawa orang beriman. Manakala malaikat-malaikat yang lain Allah Ta'ala perintahkan untuk mencabut dengan keras nyawa-nyawa orang kafir. Walau bagaimanapun, wallahu a'lam, itu hanyalah pendapat-pendapat ulama-ulama dalam kitab-kitab tafsir. Yang saya sebenarnya wallahu a'lam. Lepas tu kita disuruh berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Mati kita dia panggil sakarat. Mati kita sakarat. Apa tema sakarat? Perkataan sakarat, tuan-tuan, berasal pada perkataan mabuk. Sakaratil maut. Kita panggil sakaratil maut. Okey, sakarat. Mabuk. Sakarat ni mabuk ni, mabuk. Nabi sebut dalam hadis, kullu muskirin haramun. Setiap benda yang memabukkan adalah haram. Muskirin, yang memabukkan adalah haram. Jadi sakarat, kenapa kita mati dia panggil sakarat? Sebab sebagaimana orang mabuk dia tak sedar dah apa orang cakap, apa orang cerita kat dia. Orang mabuk, macam itulah kat kita masa kita nak mati, kita seolah-olah masa tu mabuk. Kita seolah-olah masa tu sedang mabuk. Tak sedar dah apa orang cakap kadang-kadang. Sakarat. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ada hadis dia ni, saya lupa perawi dia. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kata, dulu aku ada memandang tak baik pada orang-orang yang menghadapi kesusahan masa nak mati. Maksud Sayyidina Aisyah apa tau? Bila tengok ada orang tu masa nak mati dia susah, masa nak mati dia sakit, masa nak mati dia keadaan-keadaan yang kita tengok teruklah masa nak mati, maka aku dah sangka tak baik. Mungkin dia, Sayyidina Aisyah maksud dia, mungkin dia dulu orang tak baik, orang jahat, orang yang ada maksiat masa nak mati kot. Ni Sayyidina Aisyah kata, sangkaan dia. Tapi setelah aku melihat Rasulullah SAW menghadapi kepayahan juga masa nak meninggal dunia, hilang terus sangkaan buruk aku yang sebelum. Jelas tak maksudnya apa dia? Semua orang akan merasai keperitan, kesakitan mati. Walaupun Nabi Muhammad, manusia terbaik, terdekat dengan Allah, pun tetap merasai kesakitan, keperitan nak mati. Kita apatah lagi. Jadi Sayyidina Aisyah sebelum dia tengok Rasulullah nak wafat, dia tengok orang lain susah nak mati, dia sangka buruk sikit lah. Maksud sangka buruk tahu apa dia? Mungkin dia orang tak baik mana sebab susah nak mati kot. Tapi lepas dia tengok Rasulullah nak wafat pun, Masya Allah, keadaan baginda nak menyambut lah, nak menghadapi sakaratul maut tu teruk, susah, perit, sakit, maka hilang sangka buruk daripada orang-orang yang lain. Jadi memang Allah buat sakaratul maut ni berat, susah nak cabut nyawa, bukan benda yang mudah. Jadi kita pun samalah, jangan pandang buruk pun. Ini mati senang ni, Masya Allah, mati senang. Mesti orang baik. Ni mati susah ni. Orang ni mesti kaki malas semayang. Tak mestinya. Ada orang kafir mati kena tembak kat kepala. Senang mati. Tembak kat kepala, senang mati. Orang baik ke? Tak juga. Itu bukan kita kata ukuran orang terbaik, orang tu. Ya. Memang semua orang, Allah Ta'ala buat susah nak mati. Lagi teruk, tuan-tuan. Lagi teruk pada sakaratul maut. Ni semua orang akan rasa sakaratul maut ni. Mana tadi ayat saya? Sakaratul maut ni semua orang akan rasa sakarat. Sakarat ni semua orang akan rasa. Sebab tu kita doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut.
Allah permudahkan aku masa sakaratul maut. Lagi teruk pada sakaratul maut dia panggil ghamarat. Nah, ghamarat ni dia punya tahap teruk, pedih, sakit dia lagi teruk. Tu panggil ghamarat. Kat mana ayat ghamarat? 139. Mana tak kat 139? 139. Tolong baca Puan Aliza 139 surah Al-An'am ayat 93. Aku betul terjemah the agonious of death. Apa tahu agonious tu apa dia tak tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mereka-rekakan dusta terhadap Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini, kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan kerana kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan kerana kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Okey, terima kasih Puan Aliza. Walaupun Puan Aliza terjemah sakaratul maut, betul lah tu kita panggil sakaratul maut. Tetapi dalam ayat bahasa Arab ni dia panggil apa? Ghamaratil maut. Semua tengok boleh ayat tu? Ayat 93 tu. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai' wa man qala sa'unzilu misla ma anzala Allah walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. The agonious of death. Sakarat ni orang baik ke orang jahat tetap akan merasainya, macam orang mabuk masa nak mati. Ghamarat ni lagi teruk. Ghamarat ni lagi teruk. Okey? Ghamarat ni lagi teruk. Dia macam orang tak betul sangat dah. Macam orang sesat tu, balat teruk sangat dah tu ghamarat. Tu perkataan ghamarat. Fazarhum fi ghamratihim ya'mahun. Macam orang tak ada arah tuju, macam orang tak betul ghamarat. Okey? Jadi ghamarat ni digunakan khas untuk orang-orang kafir yang tadi lah. Yang mereka ikut sendiri, yang mengaku dapat wahyu daripada Allah Ta'ala, mereka akan dapat ghamarat. Kita akan merasainya lah. Baik macam mana pun kita tetap akan merasai sakaratul maut juga. Okey, baik, tak apa. Allah akan mematikan kita. Allah sebut, kemudian Allah akan mematikan kita. Lalu Allah akan menguburkan. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala perintahkan manusia agar dikuburkan. Tujuannya apa dia? Untuk memuliakan badan manusia. Hukum menanam mayat orang mati adalah wajib walaupun bukan orang Islam. Kat kampung kita semua Islam, ada seorang je orang kafir. Itu orang kafir tu mati. Orang kafir lain tak ada nak uruskan. Maka wajib juga orang Islam uruskan. Kita tak boleh kata apa? Dia kafir. Dia kafir, kita buang kat zoo bagi buaya makan. Tak boleh. Orang Islam, bukan Islam, wajib dikebumikan. Kerana apa? Untuk memuliakan badan si mati. Untuk memuliakan badan si mati. Pengarang tafsir Muhammad, pengarang tafsir Al-Munir ni, dia kata, hikmah Allah Ta'ala buat manusia tu mati. Tujuan Allah Ta'ala buat manusia tu mati ialah untuk menutup aib tua dan sakit. Untuk menutup aib tua dan sakit. Apa maksudnya? Ini saya baca ni lah, baca yang ditulis oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya, tafsir Al-Munir. Dia kata, Allah buat manusia itu mati. Allah ciptakan kematian bagi manusia untuk menutup aib tua dan sakit. Kadang-kadang setengah orang tu bila tua sangat, aib lah. Tua sangat, tua yang teruk sangat. Cakap pun tak tahu apa. Dengar pun dah tak. Melihat pun dah tak boleh melihat. Mendengar pun dah tak boleh melihat dengan baik. Okey, ini ditulis. Kematian sebenarnya adalah untuk menutup segala keaiban selepas mengalami gejala tua ataupun sakit. Ya Allah buat manusia itu mati. Okey, tua sangat, aib.
ataupun tak tua tapi sakit teruk sangat pun aib juga kadang-kadang, maka Allah Ta'ala bagi pada manusia tersebut kematian. Lepas mati, Allah Ta'ala suruh kuburkan manusia itu. Jadi wajib kita kena kuburkan jenazah-jenazah, walaupun jenazah tu jenazah orang kafir. Jenazah orang Islam wajib 4 perkara. Jenazah orang Islam wajib 4 perkara. Apa dia 4 perkara? Mandikan, kafankan, semayangkan dan kebumikan. Adapun jenazah orang kafir ataupun orang munafik yang wajib hanya kebumikan. Tidak wajib mandi, kafan, semayangkan. Boleh? Ustaz, kalau kucing mati? Kucing mati, sunat kita kebumikan. Sunat. Tak wajib kan? Adapun buku-buku dalam surat khabar, buku plastik buang dalam tong sampah, hukumnya adalah harus. Tidak makruh, tidak haram. Sunat lah kalau kucing mati, kita kebumikan, sunat. Kalau tak nak kebumikan, buku-buku dalam plastik, buang dalam tong sampah, tidak menjadi satu pengharaman, tidak juga makruh. Kubur ada 2 jenis. Nabi sebut dalam hadis, Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, Nabi kata, Al-lahdu lana wa syaqqu li ghairina. Kita panggil liang lahat. Sebenarnya, lubang kubur ada 2 jenis. Lubang kubur ada 2 jenis. Satu dipanggil lahat, satu lagi dipanggil asyaq. Saya share kat skrin sekejap. Saya ambil kat Google je gambar ni. Tuan-tuan type kat Google, boleh keluar. Cuba type bahasa Arab lah. Okey, sekejap. Hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis tu daripada Imam Ahmad. Okey, ini hadis bawah tu. Saya baca hadis dia dulu. Hadis ni di bahasa Arab lah. Nabi sebut ni, yang warna merah bawah ni, nampak? Al-lahdu lana wa syaqqu li ghairina. Liang lahat untuk kita orang Islam dan syak untuk orang bukan Islam. Apa beza lahat dengan syak ni? Lubang kubur untuk orang Islam disunatkan buat macam ni, lahat. Lahat ni, minta maaf lah, tak ada bakat melukis. Kalau tengok daripada tepi, lahat ni macam ni. Ni mula-mula kita gali kubur. Ni gali kubur, kan? Kawasan kubur lah ni. Lepas dah gali kubur tu, kita gali pula kawasan ni. Gali pula kawasan ni. Jadi jenazah akan dibaringkan kat sini. Okay, tak kayu kat sini. Tanah balik. No. Jadi kawasan yang gali kat sini dia panggil lahat. Adapun yang gali tengah-tengah dia panggil syak. Dia gali kubur, dah gali. Dia gali pula dalam ni. Boleh? Jenazah duduk dalam ni. Tu kambuh tanah atas ni. Jadi ni dipanggil liang lahat. Ni dipanggil syak. Boleh? Boleh. Tengok gambar balik tadi. Tu saya ambil kat Google je lah tu. Syak, dia shin dengan qaf. Syak. Ni gambar. Nampak? Al-lahdu dengan asyaku. Nampak ke tuan-tuan? Takut saya seorang je nampak. Boleh nampak ke? Nampak. Nampak? Ni al-lahdu. Dipanggil liang lahat. Inilah lahat. Maksudnya, tengok daripada atas, kita tak nampak keseluruhan badan jenazah tersebut. Yang ni, yang belah kiri ni daripada asyaq. Orang Islam sunat ditanam dengan cara al-lahat. Kecuali tanah-tanah yang susah nak buat macam ni. Tanah-tanah tepi pantai ke. Gali, buat bawah ni, pok, dia runtuh atas ni. Buat pula, runtuh lagi. Jadi susah nak buat lahat, barulah buat asyaq. Bila susah nak buat al-lahdu, barulah buat asyaqu. Berdasarkan hadis, Nabi kata, al-lahdu lana, asyaqu li ghairina. Lahat untuk kita orang Islam, syak untuk orang bukan Islam. Okey, baik, maksudnya orang bukan Islam pun kena tanam juga. Kena kebumikan juga. Okey. Kalau Allah Ta'ala tak boleh kebumikan, maka disunatkan orang. Biasanya tak boleh dikebumikan apa? Situasi mana? Contoh tengah belayar, tengah laut. Belayar lautan, mana ada kubur nak tanam, nak gali. Maka sunat tenggelamkan mayat tersebut tenggelamkan ke dasar yang paling dalam. Ke dasar yang
paling dalam. Maksudnya tak boleh campak bodoh macam tu dia. Campak pum. Dah tak ada kubur? Tak. Bukan sekadar campak tapi letak pun berat. Agar mayat tersebut cepat sampai ke dasar. Kerana kalau dia terapung, kalau dia lambat tenggelam, contohlah, maka badan mayat tadi akan dimakan dengan binatang-binatang dan sebagainya. Okey, baik. Mayat, ada perkataan mayat dalam bahasa Arab. Mayitun, mayat. Saya tunjuk dalam bahasa Arab. Baca bab mayat malam ni. Sebab kita akan jadi mayat. Mayat lelaki, mayitun. Mayat perempuan, mayitatun. Silap. Mayitatun. Mim ya ta ta. Mayitatun. Bangkai dia panggil mayitatun. Dia sama macam yang perempuan ni tapi baris beza lah. Mayitatun. Tanda sabdu. Ni bangkai. Okey, kita tak cerita lah pasal bangkai ni. Mayat tuan-tuan dan puan-puan, orang mati, dead body. Tak kisahlah, dia orang mati tu lelaki ke, perempuan ke, kafir ke, Islam ke, dipanggil dalam bahasa Arab saw'ata. Saw'ata. Boleh? Kat mana saw'ata tu? Tolong baca dia muka surat. Saya cari muka surat dah. Saya cari. Tolong baca dia Puan Nur Hidayah Ahmad. Tolong baca boleh? Puan Nur Hidayah Ahmad. Muka surat 112. Kalau boleh semua buka lah 112 tu. Nak tunjuk perkataan saw'ata tu. Surah Allahumma salli ala Muhammad. Surah Ma'idah. Ayat bawah sekali. Ni cerita Nabi Adam punya anak. Dialah orang yang mula-mula membunuh dan adik dia lah orang mula-mula dibunuh. Okey? Dialah orang yang mula-mula membunuh dan adik dia lah orang yang mula-mula dibunuh. Jadi lepas bunuh tak tahu nak buat apa. Tolong baca boleh? Puan Hidayah Ahmad muka surat 112 ayat 30 dengan 31. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang rugi. 31. Kemudian Allah mengutuskan seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Okey, terima kasih Puan Hidayah Ahmad. So, berapa kali perkataan saw'ata dalam ayat ni? Dalam ayat ni berapa kali perkataan saw'ata, tuan-tuan? 2 kali. Baris second last dengan baris last kali. Betul kan? Saw'ata. The remnant. Berarti the remnant of his brother. The body ada, the remnant pun ada. Mayat lah bahasa Arabnya. Tapi Quran panggil saw'ata. Kenapa saw'ata? Maksud saw'ata betul tak apa dia? Sesuatu yang perlu ditutup. Semua nampak kan? Ayat kita sekarang, surah Al-Ma'idah ni, ada perkataan saw'ata kan? Jadi saw'ata tu maknanya dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang perlu ditutup. Okey? Walhal mayat-mayat kan? Kenapa mayat Allah panggil saw'ata? Kerana mayat ini adalah sesuatu yang perlu ditutup. Sebab tu dia panggil saw'ata. Samalah macam perkataan kemaluan. Kemaluan lelaki ke, perempuan ke, kemaluan belah depan ke, belah belakang ke, dalam bahasa Arab dipanggil saw'ata juga. Jadi nak beritahu sebagaimana kemaluan, walaupun orang tu bukan Islam, walaupun orang tu orang asli, tinggal kat pendalaman dalam hutan teruk gila punya tempat, tetap dia akan tutup kemaluan dia juga. Walaupun tak seluruh badan dia tertutup, tapi dia tetap akan tutup bahagian kemaluan dia juga. Maksudnya saw'ata tu adalah bahagian yang kena tutup. Okey? Contoh, saya nak bagi pada tuan-tuan dan puan-puan perkataan saw'ata tetapi memberi makna kemaluan. Surah Taha. Tolong baca dia Puan Maisarah boleh? Puan Maisarah tolong baca surah Taha. Saya cari muka suratnya. Ni kemaluan Nabi Adam. Yes, muka surat 320. Boleh 320 surah Taha
320 surah Taha ayat yang ke 121. Kat situ ada perkataan sawata. Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di syurga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah dia. Okey, terima kasih Puan Maisarah. Okey. Tengok kat skrin, ni tadi. Ni ayat yang dibaca tadi oleh Puan Nur Hidayah pasal mayat Qabil dengan mayat Habil tadi. Tengok sawata. Ni pertama dia terjemah remnant. Yang kedua sawata, the body. Okey. Jadi orang mati namanya mayat. Tapi kat sini Allah guna perkataan sawata. Kenapa terjemah sawata? Kerana sesuatu yang kena ditutup. Sebab tu kalau ada orang mati, tak boleh biar terbuka macam tu je. Aib lah. Tutup dengan kain hitam, kain putih, surat khabar sekurang-kurangnya. Benda yang kena ditutup. Ayat yang dibaca tadi oleh Puan Maisarah, ayat 121, dipanggil sawatahuma. Sawatuhuma. Nabi Adam, dia makan apa yang Allah kata tak boleh makan, dia makan. Lalu lepas pada tu terbukalah bagi kedua mereka, orang kata terjemah dia private part. Jadi sawatuhuma sama macam sawata tadi. Nah, ceritanya sebagaimana kemaluan depan belakang manusia kena tutup. Macam itulah juga mayat-mayat kena tutup. Tak boleh dibiarkan terbuka kerana apa? Aib. Jadi siapa yang Allah biarkan terbuka, maknanya Allah nak aibkan dia. Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun kan? Allah Ta'ala biarkan mayat dia terbuka. Maksud terbuka, orang boleh tengok sampai sekarang. Dan itu bukannya satu kemuliaan. Itu adalah satu aib, tuan-tuan dan puan-puan. Orang asli, biasanya kita dengar, biasanya kita tengok, kalau tengok cerita Nustan, orang mati dia bakar. Betul kan? Orang mati dia bakar. Orang cerita Nustan lah. Orang asli, ada setengah kefahaman. Apa dia buat tahu? Pertama, satu cara orang asli, dia tanam atas pokok. Dia tanam orang mati atas pokok. Bukan tanam lah. Mayat tu dia bungkus buat atas pokok. Jadi askar-askar, dia cerita sebenarnya borak, dia kata biasa ustaz masuk hutan, jumpa tengkorak atas pokok. Jumpa tengkorak manusia atas pokok. Itu salah satu cara mereka menguruskan jenazah. Ada setengah tempat dulu-dulu, ada setengah orang asli, dia tanam jenazah dalam kubur. Macam kita juga. Tapi tahu tak apa beza dia dengan cara tanam kita? Jenazah tersebut, dia tanam-tanam tapi kepala biar kat luar. Badan je kat dalam. Kepala kat luar, badan je kat dalam. Ni askar cerita kat mana Sungai Lembing. Kat Kuantan. Ada satu tempat nama Sungai Lembing. Mereka masuk hutan. Malam-malam tengok tengkorak banyak bersusun. Ingat hantu ke? Kita tanya orang situ, tak. Bukan hantu. Memang orang dulu, orang asli lama kat situ, dia tanam orang dalam kubur, badan je kat dalam. Kepala kat luar. Wallahu'alam. Mungkin senang bernafas ke, boleh borak dengan orang sebelah ke, wallahu'alam. Tak tahu apa niat dan tujuannya. Tapi cara terbaik untuk memuliakan jenazah adalah dengan cara mengebumikannya. Okey, baik. Habis ayat pasal mengenai jenazah. Sama ayat baru. Nabi, okey, baik. Kan tadi saya kata fa dengan summa kan. Lepas orang tu mati, summa amatau fa akbara. Allah Ta'ala suruh kuburkan dia. Fa ni lama ke sekejap? Sekejap. Waktu Nabi sebut 3 benda tak boleh tangguh-tangguh. 3 perkara jangan ditangguh-tangguh. Apa 3 perkara jangan tangguh-tangguh? Pertama, solat apabila telah masuk waktu. Yang kedua, pengkebumian jenazah bila jenazah telah diselesaikan. Jangan tangguh-tangguh. Jangan ambil masa lama-lama sangat. Lepas jenazah selesai, cepat-cepat kebumikan. Walaupun dia orang baik. Minta maaf banyak. Walaupun dia orang baik, orang soleh, orang takwa, tapi biar seminggu, bau dah tak sedap. Betul kan? Ada orang-orang yang meninggal luar negara, buat balik ke Malaysia, sebab nak kebumi kat Malaysia lah, permintaan family ke dan sebagainya. Ataupun sebenarnya kalau kita meninggal luar negara, tanam kat mana kita meninggal. Itu lagi baik. Tapi ada setengah negara, dia tak bagi orang luar tanam kat negara dia. Betul kan? Ada setengah negara yang kedekut tanah ke apa, tak tahu. Salah satunya China. Dia tak bagi tanam orang luar kat negara dia. Jadi kena hantar balik. Jadi urusan hantar balik bukannya selesai sehari 2 hari. Jadi ada orang yang soleh, yang warak, yang takwa, meninggal kat luar negara. Bila buat balik jenazah kat sini, walaupun dia dah bungkus baik punya, bau tu tetap keluar.
Jadi bila bau keluar aib tak? Aib lah. Bila bau tu keluar tetap aib. Walaupun dia orang baik, orang soleh, orang warak, orang takwa. Sebab tu kena cepat-cepat ke bumikan. Jadi pertama, waktu solat bila dah masuk waktu. Kedua, jenazah bila telah selesai diuruskan. Yang ketiga apa dia? Siapa ingat hadis ni? Yang ketiga. Apa dia? Yang ketiga. Nabi kata jangan tangguh-tangguh yang ketiga ni. Apa dia? Siapa boleh menjawab, dia boleh balik awal malam. Tak boleh jawab, tak boleh balik. Di bilik air. Bilik air. Salah tu Taji Salahuddin. Bilik air. Itu terpulang pada diri masing-masing. Nak pergi tak nak pergi. Okey. Yang ketiga maksud, ya? Taubat ke? Bukan. Okay. Yang ketiga ni, anak dara bila telah ditemui jodoh yang sesuai bagi dia. Itu maksudnya. Hadis Nabi yang ketiga, anak dara kita lah, anak perempuan kita. Bila kita telah temui jodoh yang sesuai untuk dia, maka jangan tangguh-tangguhkan. Cepat-cepat kahwinkan dia. Kerana apa? Lagi lama tangguh, lagi ada kemungkinan untuk dia terjebak dalam dosa maksiat. Jadi jumpa je lelaki yang kita rasa sesuai untuk jaga anak dara kita, yang rasa sesuai untuk bimbing anak dara kita, maka jangan tangguh-tangguh lagi, cepat-cepat kahwinkan mereka. Itu Nabi kata 3 perkara jangan tangguh. Salah satunya apa? Jenazah. Okey, baik. Ayat baru 22. Summa kemudian, ayat 22, summa kemudian, Iza apabila sya'a dia mahu. Sya'a dia mahu. Okey. Sya'a dia mahu. Dia Allah nak. Ansyarahu dia bangkitkannya. Ansyarahu dia bangkitkannya. Okey. Tolong terjemahkan dia ayat baru kita sekarang. Tolong terjemahkan dia. Tuan Haji Nasaruddin terjemahkan boleh? Tuan Haji Nasaruddin. Halo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Okey, terima kasih Tuan Haji Nasaruddin. Jadi saya dah sebut tadi kan, summa ni sekejap ke lama? Lama. Fa ni sekejap, summa tu lama. Jadi lepas kita mati, kemudian dalam masa tempoh yang lama, bila Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala akan bangkitkan kita balik. Saya tak pernah jumpa lagi hadis yang betul-betul kuat menyatakan berapa lama orang tu akan mati dalam kubur. Tetapi dalam tafsir Jalalain, pengarang tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin Al-Mahali, dia berkata 40 tahun. Ada pendapat mengatakan 40,000 tahun. Wallahu a'lam berapa lama. Yang penting ikut summa ni lama lah. Lama. Maksudnya bayi berada. Orang terakhir yang mati bila berlaku kiamat nanti, mereka juga akan merasai alam kubur. Mereka juga akan merasai alam kubur. Berapa lama? Wallahu a'lam. Yang pentingnya lama. Kemudian setelah kita masuk kubur, berapa lama terpulang pada Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala akan bangkitkan kita balik. Satu hari, Uthman bin Affan radhiyallahu berkata, Nabi cerita dia macam ni, Sayyidina Uthman dia lalu kat kubur, dia menangis sampai basah janggut dia. Maka maula dia, pembantu dia kata, wahai Sayyidina Uthman, tadi tuan duduk majlis Nabi cakap pasal syurga neraka tak menangis pun. Tapi bila tuan lalu kat kubur ni, tuan menangis. Maka Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menjawab, dia kata apa? Nabi SAW bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kubur ni stesen pertama kita menuju akhirat. Kubur ni destinasi pertama kita menuju akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru. Kalau dalam kubur selamat, Nabi kata, maka destinasi seterusnya, stesen-stesen berikutnya lagi mudah. Wa illam yanji minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Na'udzubillah min zalik. Kalaulah kat kubur dah tak selamat, maka yang akan datang lagi susah. Sebab tu aku menangis kat kubur tadi. Ini kata-kata Uthman bin Affan daripada Nabi SAW. Jadi sebab tu tengok kubur menangis. Menangis sebab apa? Bukan takut mati. Sebab takut tak lepas ke alam kubur tu. Kat situ kalau dah tak lepas, akan datang punya destinasi lagi teruk. Tapi kalau dekat kubur, Allah Ta'ala mudahkan. Allah Ta'ala bagi tempat yang selesa. Kubur merupakan, Nabi kata apa? Raudhatun min riyadil jannah. Taman daripada taman-taman syurga, ataupun hufratun min hufarin niran.
lembah-lembah daripada lembah-lembah neraka. Kitalah akan menentukan kubur kita macam mana. Sama ada lembah neraka ataupun taman-taman syurga. Jadi perbanyakkanlah amal, solat tahajud, baca Quran agar kubur kita menjadi tempat yang bahagia bagi diri kita. Okey, baik. Ayat kita sekarang. Lepas kita mati, Allah Ta'ala akan bangkitkan. Jadi, bila berlaku kiamat nanti, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum hari kebangkitan, setiap orang yang diazab dalam kubur, Allah Ta'ala akan berhenti azab. Allah Ta'ala akan berhenti azab. Lepas berlaku kiamat, bukan sekadar bumi hancur, orang semua mati, malaikat-malaikat pun semua Allah matikan. Termasuk Jibril. Termasuk Jibril Allah Ta'ala matikan. Setelah Jibril dimatikan, malaikat maut yang ayat surah As-Sajadah tadi, dia juga dimatikan. Lepas dia juga dimatikan, masa itu tidak ada sesiapa kecuali Allah. Masa itulah Allah tanya dan tak ada orang jawab. Limanil mulkul yaum. Siapa pemilik kerajaan hari ini? Siapa raja sebenar, kuasa sebenar hari ini? Tak ada orang jawab. Mana ayat dia? Tolong baca dia boleh? Tuan Haji Salahuddin tolong baca Tuan Haji Salahuddin. Surah Az-Zumar, tak silap saya. Ataupun Ghafir. Surah Ghafir. Surah Ghafir. Surah Ghafir. Okey, muka surat 400 yes, 468. 468. Lepas Allah bangkitkan, lepas Allah bangkitkan pada kubur kita semua, Allah tanya soalan. 468 Tuan Haji Salahuddin ayat bawah sekali. 16. Ya, ayat 16. Iaitu pada hari ketika mereka keluar daripada kubur. Tidak ada satu pun keadaan mereka yang tersembunyi di sisi Allah. Lalu Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa, lagi Maha mengalahkan. Kita semua bangkit pada kubur. Pada masa itu Allah Ta'ala tanya, siapa owner, siapa pemilik kerajaan pada hari ini? Tak ada siapa boleh jawab, termasuk malaikat. Maka Allah yang jawab sendiri, lillahil wahidil qahhar, milik Allah. Okey, sambung cerita saya tadi. Lepas kita masuk kubur, lepas berlaku kiamat, maka Allah stop sekejap azab kubur masa tu. Maka Allah stop azab kubur. Sebab tu orang kafir dia cakap apa bila hari kebangkitan? Orang kafir cakap apa? Siapa kejut kita daripada tidur kita ni? Walhal dia kafir, sebelum tu kena azab. Tapi sebelum Allah jadikan hari kebangkitan, Allah Ta'ala stop azab manusia pada masa tu. Termasuk yang kafir, yang jahat dalam kubur. Muka surat 445. Tolong baca dia, Tuan Haji Ishak boleh? 445. Ya ke? Ataupun, saya cari muka surat je. Surah Yasin, Surah Yasin. Ya. Qalu ya wailana man ba'athana min 443, sorry, 443. Ayat 51-52. Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah rasul-rasulnya. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Jadi bila tidur ni, orang kafir kena azab dalam kubur, tidur punya. Maksud tidur ni, setelah berlaku kiamat, maka masa tu tidak ada azab kubur, tidak ada orang kena siksa dalam kubur, tidak ada. Berapa lama tempoh dia? Ni saya kata tadi, 40 tahun ada, 40,000 tahun ada, pendapat-pendapat lah, wallahu'alam. Yang paling tepat berapa, wallahu'alam. Yang penting lama. Lalu Allah Ta'ala jadikan kita bangkit pada kubur, masa itulah orang kafir kata, celakalah kami. Siapa yang bangkitkan kita pada tidur kita? Okey, baik, satu ayat lagi last. Kalla, sekali-kali jangan. Ataupun kalla, terjemah ayat baru. Kalla, sekali-kali jangan, sekali-kali tidak. Ayat yang ke-23. Lama sebenarnya tidak. Terjemah lama sebenarnya tidak. Terjemah la tu benar-benar, ma tidak. Kalla sekali-kali jangan. Lama sebenarnya tidak.
Yaqdi menyempurnakan. Dia menyempurnakan. Yaqdi, dia menyempurnakan. Dia tu dia manusia. Dia menyempurnakan apa yang amarahu, dia telah menyuruhnya. Amarahu, dia telah menyuruhnya. Okey, terjemahkan di ayat last kita, Puan Nur Zakiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekali-kali jangan, sebenarnya tidak untuk dia apa Ustaz? Dia menyempurnakan. Dia dia menyempurnakan apa yang dia telah menyuruhnya. Okey, baik. Perkataan yaqdi tu sama macam qada hajat. Saya nak qada hajat. Apa makna dia? Kita nak sempurnakan hajat kita, nak buang air besar, air kecil. Itu yaqdi. Boleh? Itu maksud qada hajat. So Allah kata jangan, manusia jangan kufur pada Allah, manusia jangan belagak sombong dengan Allah. Allah kata manusia tu sifat dia, Allah kata surely not has done what he commanded him. Ni untuk orang kafir. Orang Islam pun sama juga. Manusia dia tak boleh rasa dia telah sempurnakan apa yang Allah suruh dia buat. Ya, kita telah sempurnakan. Tapi yang wajib-wajib. Yang sunat-sunat banyak lagi sebenarnya Allah suruh kita tak buat. Betul kan? Yang wajib, alhamdulillah, sembahyang, puasa, zakat, haji kita dah buat. Yang wajib-wajib, alhamdulillah. Tapi yang sunat-sunat banyak lagi kita belum sempurnakan. Nak ceritanya, kita jangan dah rasa kita sempurna sangat. Aku ustaz, duduk sekolah tahfiz. Pagi-pagi dah bangun, malam-malam ada qiyamul lail, ada tu, ada ni, ada tu. Tak. Awak tetap tak boleh rasa awak telah menyempurnakan apa yang Allah suruh. Dia Allah beritahu semua manusia lah ni. Cuma orang kafir lagi banyaklah tahap mereka punya tahap tidak kesempurnaan tu lagi banyak. Orang Islam pun sama. Kita rasa kita dah beramal banyak, tapi sebenarnya di sisi Allah, manusia itu sebenarnya belum menyempurnakan apa yang Allah suruh buat. Bila kita boleh rasa sempurna? Bila kita dah mati confirm masuk syurga? Yes. Masa tu kita boleh kata, aku telah sempurnakan apa yang Allah buat. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, dekat akhirat nanti ada amal yang makbul, ada amal yang mardud. Betul kan? Tuan-tuan pernah dengar tak orang tanya, bukankah Nabi kata masuk syurga dengan rahmat Allah bukan dengan amal kita? Betul kan? Nabi sebut dalam hadis, masuk syurga dengan rahmat Allah bukan dengan amal kita. Kerana apa? Amal ni ada kemungkinan diterima, ada kemungkinan ditolak. Kita sembahyang banyak malam tadi, ada kemungkinan diterima, ada kemungkinan ditolak. Sembahyang banyak tapi dalam masa yang sama kita terlupa, kita terpakai kain yang ada najis. Allah. Jadi diterima ke ditolak? Ditolak. Contoh. Okey? Seorang budak, contohlah seorang pelajar, dia bangun-bangun, dia sembahyang tahajud, dia masuk kelas, mengaji, menghafal, solat duha. Bangun awal lah ni. Malam sekarang nak tidur balik, Allah, dia tengok ke malaikat dia ada air mani. Maksudnya malam tadi dia tidur, dia bermimpi, tak sedar. Tak sedar lah dia patut kena mandi wajib, tapi dia lupa mandi wajib. Dia tak mandi wajib lah. Maka terima tak satu hari punya amalan? Tak terima. Dia kena qada balik semua sekali. Jadi bila beramal, ni contoh lah. Bila beramal, amal kita ada kemungkinan diterima ataupun tidak diterima. Tapi rahmat Allah, tidak ada yang di-reject. Rahmat Allah semuanya diterima. Dia macam mana dapat rahmat Allah? Kena beramal sungguh-sungguh. Setiap satu amal, buat sungguh-sungguh. Barulah amal tersebut sempurna. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah sebut orang tu belum menyempurnakan apa yang Allah suruh. Sama ada dia belum buat langsung macam orang kafir. Tak buat langsung lah apa Allah suruh kan. Ataupun orang Islam dah buat dah apa Allah suruh. Tapi adakah dah sempurna? Orang yang terbaik adalah orang yang sentiasa rasa dia belum sempurna. Jadi apa dia buat bila dia rasa tersebut belum sempurna? Dia akan sentiasa mencari lagi, belajar lagi. Kalau tak rasa dah sempurna. Aku dah mengajar tahfiz lama dah ni, betul lah bacaan aku. Pergi talaki dengan Syekh Firas. Syekh Firas ni ustaz daripada Syria lah, lama mengajar dekat Shah Alam ni. Ustaz Imam Masjid Negeri Shah Alam pun masih lagi belajar mengaji dengan dia. Kita dah rasa, aku dah jadi imam lama dah, mengajar tahfiz lama dah. Belajar dengan dia, Masya Allah. Al-Fatihah pun banyak lagi salah kena baiki. Bila mana? Bila kita nak belajar lagi, kita akan rasa kita punya kekurangan-kekurangan. Itu contoh dalam bab ilmu lah. Dalam bab amal pun sama juga.
Kita kena ingat Allah kata manusia itu sebenarnya belum sempurnakan lagi apa yang Allah suruh. Kita bukan tak buat langsung, dah buat. Tapi kita belum membuatnya dengan penuh sempurna lagi. Okey, kita berhenti sini dulu. Minta maaf banyak